Assalamualaikum dan hai. Pada hari ini saya akan menerangkan 5 pengalaman saya sepanjang saya berada di Pulau Bidung di bawah penjagaan syarikat Yayasan Korea Malaysia. Jadi Yayasan Korea Malaysia ni adalah sebuah syarikat yang mana syarikat ni dia terletak di Seri Kembangan, Selangor Darul Ihsan. Manakala farm dia ataupun tempat penternakan dia terletak di Pulau Bidung, Terengganu Darul Iman. Aktiviti utama yang dijalankan oleh syarikat Yayasan Koral Malaysia adalah conservation ataupun pemeliharaan koral. Mereka menternak koral lebih daripada 20 spesies, dan 20 spesies ni, lebih daripada 20 spesies ni terdapat di sekitar kawasan Pulau Bidung. Mereka adalah salah satu organisasi ataupun syarikat yang sangat mengambil berat terhadap koral yang berada di Malaysia. Sebab seperti yang kita tahu, koral yang berada di Malaysia mostly banyak yang bleaching. Jadi mereka merupakan salah satu organisasi yang bertindak untuk conserve kita punya koral. Selain daripada mereka conserve koral, mereka juga ada jual peralatan akuarium air masin seperti protein skimmer, akuarium, air pump dan sebagainya lah. Ada banyak lagi, dan termasuk juga suplemen untuk koral. Jadi mereka juga mengeksport hasil penternakan mereka ke luar negara, dan ini merupakan salah satu cara untuk peroleh benefit daripada apa yang mereka ternak. Sebab koral ni pun dia binatang, dia pun boleh dieksport seperti ikan dan lain-lain lah yang orang selalu ternak. Jadi pada 6 hari bulan, saya telah mendapat arahan daripada syarikat untuk pergi ke Pulau Bidung. Jadi saya pergi ke KTM, pergi ke Sungai Gadut, jumpa kawan saya, dan kami gerak sesama pada malam Isnin pergi ke Terengganu. Sampai kat Terengganu pagi tu, kami makan dan terus bertolak naik bot ke Pulau Bidung. Sekarang saya akan menyebutkan 5 pengalaman saya sepanjang saya berada di Pulau Bidung. Yang pertama ialah snorkeling dan diving. Untuk pengetahuan semua, ini merupakan pengalaman pertama saya sebab sebelum ni saya memang tak pernah snorkeling dan memang tak ada lesen diving. Jadi ketika berada di Pulau Bidung tu, saya diberikan peluang oleh bos untuk cuba snorkeling pada waktu petang dan juga diving. Setelah mereka menggunakan peralatan diving semua tu, mereka bagi saya guna. Jadi saya belajar cara untuk menggunakan fins. Fins ni macam dia membantu kita untuk berenang, sebab air laut kan ada wave, ada ombak dia. Jadi kalau pakai kaki dia macam letih sikit lah, sebab nak lawan ombak tu. Jadi bila fin ni dia macam lebih membantu. Seterusnya kita perlulah memakai fin boot. Fin boot ni dia macam stokin. Bukan kalau kita nak pakai kasut kita pakai stokin. Jadi kalau kita nak pakai fin, kita kena pakai fin boot. Fin boot ni macam stokin, dia tebal sikit. Kita perlulah pakai fin boot ni setiap kali kita nak pergi snorkeling ke, diving ke, ataupun masuk laut. Sebab function utama fin boot ni adalah untuk melindungi kaki kita daripada benda-benda yang berbahaya dalam air seperti koral ataupun benda-benda yang tajam lah. Jadi at least terpelihara lah kita punya tapak kaki kita. Seterusnya, kalau kita tak pakai fin boot ni, kaki kita berisiko tinggi untuk luka sebab bila kita pakai macam pengalaman saya kan, saya tak pakai fin boot, saya terus pakai fin tu, memang rasa sakit dekat bahagian tepi ibu jari kaki sebab dia bergesel dengan fin tersebut. Jadi nak mengelakkan daripada luka tu, kita pakailah fin boot. Tak mahal pun, harga dia ada murah, dalam puluh-puluh ringgit je, murah kan. Jadi pakai untuk selamat. Sebab kalau kita tak pakai, luka, lepas tu takut air masih masuk ke, macam benda-benda yang berbahaya masuk, terus masuk ke luka, bahaya pula, takut berlaku benda lain pula. Jadi pakailah fin boot tu.
Saya juga belajar cara untuk dive, tetapi saya dive di kawasan yang cetek saja sebab saya memang tak ada pengalaman diving dan memang tak pernah ambil lesen diving. Jadi bos just bagi peluang dan pengalaman untuk saya dive di kawasan cetek. Jadi waktu saya nak dive tu, bos ajarlah bau macam mana BCD tu, cara nak gunakan, cara nak keluarkan angin, nak masukkan angin ke dalam BCD tu. Lepas tu tempat exhaust dia kita nak sudut macam mana. Lepas tu ada satu lagi macam macam emergency regulator. Function dia untuk emergency, tiba contoh macam kawan kita tengah diving, tiba-tiba dia kehabisan oksigen, jadi kita keluarkan kita punya emergency regulator tu bagi dia pakai, dan kita perlu berenang dekat-dekat lah, berenang dekat-dekat sampailah keluar. Tu salah satu antara yang saya belajar dari segi snorkeling dan diving. Itu yang pertama. Jadi yang kedua adalah fragmentation dan juga arrangement coral. Seperti yang kita tahu, coral ni dia senang je cara kita nak biarkan dia. Kita just ternak dia sampai dia besar, dan kita frag dia punya tangkai-tangkai dia tu, kita frag dalam 3 ke 5 cm. Dan kita buat proses seterusnya dan dia boleh membesar. Simple sahaja cara dia. Waktu fragmentation ni, diver akan dive dalam air yang kedalaman dia lebih kurang 10 ke 15 meter. Pressure dia tinggi, jadi memang kena pro macam saya tunggu atas bot sebab saya memang tak pernah dive. Jadi sebagai langkah penjagaan, saya duduk atas bot dan untuk bantu apa yang patut lah atas bot tu. Jadi diver akan dive dan frag potongan kecil saja daripada coral yang telah dewasa. Lalu yang dah dipotong tu akan dimasukkan ke dalam basket yang mereka bawa sekali waktu dive tu. Dia orang akan kumpul sekali banyak, dia orang akan potong dalam 3 ke 5 cm sahaja. Lepas tu bila kita dah siap kumpul dalam basket dia tu, kita akan naikkan ke dalam bot. Lepas tu kita bergerak ke land side, tempat pendaratan lah, kita darat. Lepas tu barulah kita pergi ke tangki untuk proses penyusunan. Bila kita pergi ke tangki tu, kita akan ambil coral-coral tu yang dah kecil, kita akan susun. Dia macam ada macam container, macam bentuk dulang macam tu, luas. Kita susun atas tu, kita ikut dia punya warna dan juga spesies. Kita susun yang kecil-kecil, tapi yang besar tu akan kita bagi ke orang yang dah pro kat situ. Kita bagi dia potong. Bila dia dah potong, kita ambil yang dah di frag ataupun dipotong tu, kita susun balik. Dan selalunya bila buat tu akan ada dalam 5 kontainer ataupun 5 bekas plastik tu. Lepas kita dah tu, kita terus masukkan ke dalam air. Kita biar dalam air dalam sehari macam tu. Nak susun dia senang, tapi siapa yang mungkin kulit dia sensitif, mungkin akan gatal sikit sebab kita direct contact, kita direct touch dia dengan coral tu. Jadi mungkin akan gatal sikit lah kulit tu. Cuma tahan dia tak sikit mana pun. Lepas tu yang mana small yang ataupun coral yang terlebih kecil tu, kita akan asingkan daripada yang dah besar. Sebab yang kecil-kecil ni dia tak mampu nak bertahan kalau sebab kita ternak dekat open sea, dekat laut yang betul. Jadi kalau yang kecil sangat, takut senang kena makan, tak tahan ombak, tak tahan arus, senang pergi tercabut itu je. Jadi untuk mengelakkan risiko dan menjimatkan space dan masa, kita asingkan terus. Kita farm yang elok sahaja. Yang selain daripada yang kecil, kita juga akan asingkan yang dah half bleaching, yang mana kalau kita tengok dekat coral tu, separuh daripada coral tu dah berwarna putih. Berwarna putih ni bermaksud coral tu nak mati lah, dia sedang nazak, macam tu lah lebih kurang. Jadi sebagai langkah
keselamatan, kita asingkan terus dan kita biar dia mati. Kita tak perlu nak buang masa kita nak potong, nak guna synthetic base yang banyak, nak kena tanam pula. Kita biar dia mati. Itu jimat. Seterusnya itu adalah experience ataupun pengalaman saya yang kedua. Yang ketiga adalah coral attachment, yang mana selepas kan kita dah potong-potong, dah susun semua tu, next day tu kita akan sediakan gum, yang mana gum ni function dia adalah untuk lekatkan coral pada base ataupun kita panggil sebagai synthetic base yang diperbuat daripada simen dan juga kapur. Jadi gum yang dipakai ni bukan gum yang selalu budak-budak sekolah rendah pakai untuk gum kertas tu. Gum yang digunakan adalah gum yang sangat kuat, yang mana gum ni dia mampu untuk bertahan kalau kita letak gum tu kat dalam air, dia still mampu untuk pegang coral tu. Bukan gum yang biasa, harga dia berpuluh-puluh ringgit. Lepas tu kita dah sediakan gum semua tu, kita dah campurkan gum, campurkan dengan simen semua tu, dah siap. Kita letak bekas yang ada synthetic base dan kita susun synthetic base mengikut susunan di atas bekas tersebut. Bila dah siap disusun, kita angkat coral yang telah di-fract dalam tangki tu, kita keluarkan, kita letak dekat kawasan situ, dekat kawasan nak fract tu. Jadi kita ambil lah, akan ada seorang yang terus letakkan gum pada setiap curve, sebab dekat synthetic base tu dia ada curve kat tengah-tengah tu. Jadi seorang akan susun, letak gum-gum dekat dalam curve tu, dan seorang lagi terus masukkan, terus attach coral dekat synthetic base tu, lekatkan. Tapi bila kita lekatkan tu, kita kena tengok dulu saiz curve tu, saiz lubang tu. Sebab kalau lubang tu kecil tapi tangkai coral tu terlampau besar, jadi macam tak sesuai, jadi coral tu senang terbalik ataupun tercabut. Kita kena pilih yang lubang lebih besar dan muat untuk dimasukkan. Jadi kita susun lah, susun sampailah habis semua tu, kita letak balik dalam tangki, kita ambil yang baru. Proses kena cepat sebab gum ni kalau kita lambat letak coral, dia akan mengeras. Jadi bila mengeras, kita tak boleh nak masukkan coral dah sebab gum tu dah keras. Jadi macam satu pembaziran, sebab nak pakai gum tu banyak juga, jadi bazir. Jadi kena buat kerja dengan cepat, jangan banyak berborak. Lepas tu dah siap masukkan, kita ambil yang baru. Ambil yang baru, kita buat proses yang sama juga. Kita letak macam biasa, letak. Terus masukkan dalam tangki, ambil yang baru. Sebab coral ni dia tak dapat duduk pada luar air yang sangat lama, lebih-lebih lagi bawah cahaya matahari yang terang, dan risiko untuk dia mati tu tinggi. Jadi kerja kena cepat waktu ni, sebab tak nak coral kita mati, sebab kita nak farm. Jadi habis untuk pengalaman yang ketiga. Pengalaman keempat saya adalah farming coral dan juga making synthetic base. Synthetic base ni adalah kan kita attach coral tu kan, synthetic base tu dia berbentuk bulat, macam tu lah, nak bagi gambaran. Dia sebagai tempat untuk kita lekatkan coral. Jadi bila farming tu kan, kita dah letak dalam tangki, esoknya kita bawa kontainer yang bentuk macam dulang tu, kita bawa pergi ke atas boat. Kita akan pergi ke kawasan farming dia. Kedalaman dia lebih kurang 2 ke 3 meter macam tu. Kita akan farm dekat situ. Kita farm, turun kat bawah tu, kita akan kalau kotor ataupun ada algi-algi, kita akan gosok meja. Dia bentuk tempat letak tu dia macam meja besi macam tu. Jadi kita akan gosok, bersihkan. Lepas tu lepas bersihkan, kita tengok dia punya rubber band dia, getah dia. Kalau getah dia macam dah loose, dah tak boleh nak tahan, kita tukar getah baru yang lebih kuat. Function kita gosok sebab apa? Sebab bila kita gosok tu, kita nak buang algi-algi yang ada pada meja tu. Algi-algi ni dia adalah macam problem ataupun pest, haiwan perosak kepada coral. Dia mampu untuk
memberi ancaman dan membunuh korel kita. Jadi kita tak nak benda tu berlaku, kita gosok siap-siap meja tu. Lepas tu kalau getah tu kita kena tukar, sebab getah tu function dia untuk melekatkan kan synthetic base kan. Kita akan lekat kat situ supaya dia hold, dia pegang synthetic base tu daripada bergerak-gerak ataupun ditolak arus laut. Jadi kena tukar yang lebih kuat. Kalau dah loose sangat getah tu, dia macam berkala, bukannya selalu kena tukar. Itulah. Lepas tu dah siap, dah lekat semua tu, kita letaklah macam biasa dan kita ternak dia. Kita ternak, jaga dia. Lepas tu naik atas laut. Petang tu kita belajar cara-cara untuk membuat synthetic base. Synthetic base ni dia adalah campuran semen, kapur dan juga sedikit air. Jadi kita dah campurkan ketiga-tiga bahan ni di dalam satu bekas dan kita hamparkan plastik yang besar di atas meja ataupun mana-mana kawasan rata, yang mana atas pada plastik tu terdapat bentuk-bentuk bulat, yang mana bulat-bulat ni macam sebagai petunjuk macam tak ada hidayah, dia macam guidance. Kalau kita kan semen tu kita nak tuang atas tu, jadi kita tahu dia punya saiz dia, nak bagi sekata semua, lebih kurang macam tu. Jadi kita susun kita ambil pakai satu sudu, ambil kita letak atas bulatan tu. Jadi seorang yang lain tu akan tekan slow je, tekan slow, then pusar sikit, buat curve dekat tengah. Curve tu jangan dalam sangat, sebab kalau dalam sangat dia akan berlubang, jadi gam akan tembus kat bawah. Jadi kita just buat curve yang nampak lekuk je. Lepas tu teruskan buat benda sama sampai dah siap. Bila dah siap tu, kita simpan semua barang. Kita biar synthetic base yang kita buat tu di bawah cahaya matahari supaya dia mengeras dan boleh digunakan bila next time nanti lah. Jadi itu untuk pengalaman yang keempat. Yang terakhir adalah pengalaman packing dan juga transport korel. Bila kita orang packing tu, kita orang packing pada waktu pagi. Jadi sampai dekat tempat packing tu telah disediakan macam plastik, dia macam plastik bungkusan air je, saiz kecil. Dan plastik tu dia double, bukannya satu layer plastik, dia double. Lepas tu, lepas dah double tu, kita ambil plastik tu, kita masukkan sedikit air, lebih kurang macam 1/4 macam tu lah, sikit je dekat dalam plastik tu. Lepas tu yang lain tu akan masukkan korel ke dalam plastik. Jadi bila dah masukkan korel ke dalam plastik, kita tutup cepat-cepat dia punya atas dia untuk kumpul oksigen terus dalam tu. Dia tak pakai tank oksigen yang masukkan tu, tak, dia just tutup terus, dan oksigen tu kumpul, kita pusing macam kita nak ikat air tu. Kita pusing-pusing dan kita kemaskan guna getah. Kita ikat lah, buat ikatan dia. Kita ikat, lepas tu kita kumpulkan dekat satu tempat. Itu untuk satu jenis korel. Ada yang jenis korel yang lain, dia tak perlu double plastik. Kita just ambil korel tu, letak atas plastik dan kita kerampulkan dia, kita ronyokkan. Jangan sepancur korel tu, jangan ronyokkan sepancur, kita ronyokkan supaya dia tutup. Kita ambil satu helai plastik yang dah berisi air, kita letak dalam tu. Proses sama, terus ikat, tutup guna getah dan kumpulkan. Ada jenis korel lain tu kita tak perlu pakai plastik, kita just ambil surat khabar yang telah lembab ataupun surat khabar, kita balutkan korel tu. Jangan sampai kita ronyok sekali korel tu, kita just balut macam tu je. Lepas tu kita lembabkan supaya dia tahan lebih lama, dia tak kering. Jadi sama juga, lepas tu kita kumpul kat satu tempat. Then bila kita dah kumpulkan semua tu, kita masukkan ke dalam tangki besar warna merah. Kita masukkan, lepas tu kita letak sekali dengan ais, sebab kita nak kekalkan dia punya kelembapan di dalam tangki tersebut. Jadi
Jadi kita susun cantik-cantik, janganlah terlampau padat ke apa, susun biasa-biasa. Lepas tu kita letakkan di dalam kereta. Bila kita drive kereta tu, kita jangan drive di kawasan yang boleh menyebabkan berlakunya kegaran, sebab takut quarrel tu stres dan dia boleh mati. Jadi bila kita transport tu, dalam proses transport daripada Terengganu ke Selangor tu, banyak kali juga bila time dekat R&R, tempat berhenti, kita orang akan buka bonet dan kita orang check keadaan quarrel tu. Kena check sebab takut kita bawa terlebih laju ataupun dia bergegar, takut quarrel tu mati. Jadi kita kena sentiasa check. Dah check, okey, kita bawa je sampai kat tempat tu, sampai dekat syarikat yang berada di Seri Kembangan. Sampai situ kita terus buat kerja dengan cepat. Kita asingkan yang mana yang sihat, quarrel yang sihat, dan mana quarrel yang sedang nak mati. Jadi beza antara kedua ni, quarrel yang sihat, air dan plastik tu warna dia clear je, warna dia terang, bersih. Tetapi quarrel yang dalam plastik tu warna dia keruh, memang keruh betul, nampak beza lah, seolah-olah macam ada orang jatuhkan beberapa sebut Milo dalam tu, nampak macam warna coklat, macam tu lah. Jadi memang boleh beza dia nak mati ataupun dah mati. Kita asingkan, asing. Waktu kita orang sini tu macam adalah yang mati sikit, mungkin sebab berlaku gegaran waktu naik boat nak ke Langsat Terengganu kan. Langsat nak ke macam tempat darat Terengganu tu. Jadi kita orang dah asingkan. Yang elok tu kita sediakan untuk masuk dalam tangki semua tu, nak jaga dan jual. Yang sakit kita akan buang air dia, air yang pasti kita buang dalam tandas ataupun mana tempat kita buang. Lepas tu quarrel-quarrel yang dah mati ataupun hampir mati tu, kita kumpulkan dekat dalam satu bekas kontainer. Kita kumpul dan kita masukkan air pipe pun tak apa, kita just masukkan, sebab kita nak warna-warna pada quarrel tu luntur, hilang terus. Jadi bila dia hilang, quarrel tu akan jadi warna putih betul. Bila putih, kita boleh lah buat dia jadi barang kemas ke, kita nak hias, itu ikut suka. Kalau dia nak beli, kalau tak ada kita simpan je lah, macam tu. Jadi dah, kita biar je sampai dia tertanggal. Yang quarrel yang elok tu kita jaga dia. Bila kita jaga, ada customer yang beli, kita jual. Jadi itulah 5 pengalaman saya sepanjang saya berada di Pulau Bidong selama seminggu. Sekian daripada saya Syazwan Fatih. Assalamualaikum.